berasaskan produk yang kita hasilkan bagi menjamin kualiti dan mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga lah, supaya kualiti yang lebih terjamin. Terdapat 2 insentif yang diterima oleh beliau semasa mengendalikan syarikat Pine Food Enterprise, iaitu peruntukan pertama di bawah pembangunan usahawan LPNM pada tahun 2008 sebanyak RM49,800 dengan bantuan 7 jenis mesin. Peruntukan kedua diterima melalui satu daerah satu industri pada tahun 2010 sebanyak RM49,490 dengan bantuan berbentuk menaik taraf premis. Dua ialah kaya dengan Bana Nasu. Tempat saya kebanyakan jajanan kerajaan ambil untuk Buddhis dan pelawat seperti sekolah dan buat research, dan boleh katakan semua tempatan, dan juga di luar tu ada juga yang beli seperti China. So dia nak minta angkatan yang banyak, saya tak berkemampuan. Maknanya bajet kita tak kemampuan nak sampai ke luar. Jadi alhamdulillah lah tempatan pun ada sambutan. Selain itu, bantuan juga diperuntukkan di bawah program Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani melalui program peningkatan keupayaan pengeluaran. Usahawan yang terpilih akan diberikan bantuan dalam bentuk geran pemadanan pada kadar 80 nisbah 20%, di mana 80% kos bantuan yang diluluskan oleh kerajaan dengan had maksima bantuan sebanyak RM8,000. Baki 20% dan selebihnya pula disumbangkan oleh usahawan. Seperti Encik Sapuan bin Osman, beliau telah menerima peruntukan skim pemadanan peningkatan pengeluaran pada tahun 2012 sebanyak RM14,500, iaitu 80% daripada kerajaan bernilai RM8,000. Manakala 20% dikeluarkan sendiri sebanyak RM6,500. Kos bantuan yang diluluskan digunakan untuk tujuan membeli mesin dan peralatan bagi peningkatan kapasiti pengeluaran. Saya tengok pasaran dia, tengok petak nanas ni nampak menggalakkan. Sebab apa, orang Cina ni suka sebenarnya dengan nanas. Jadi saya fikir saya teruskanlah petak nanas ni kan. Nanti saya nak buat satu butik nanas lah, petak nanas kan. Jadi saya nak perbagaikan. Dan buat masa sekarang ini saya pun dah dapat tapak untuk bangunan di tepi jalan raya besar sana lah. Buah nanas mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi yang amat diperlukan untuk kesihatan dalam membantu menyembuhkan luka atau cedera di samping penyerapan zat besi ke dalam saluran darah. Kandungan vitamin B di dalam buah nanas, terutamanya B1, berfungsi dalam membantu proses penghadaman dan melicinkan proses pencernaan dalam usus, manakala vitamin B3 bersama kandungan karbohidratnya dapat mengawal sistem penghadaman agar sentiasa sihat. Untuk kita orang kata boleh pengeluaran yang stabil, yang konsisten, kita sekurang-kurangnya ada seorang pengusaha tu kena ada 50 ekar tanah. Barulah kita boleh mengeluarkan sepanjang tahun dan secara konsisten dan boleh diatur lah. Kerana pasaran nanas ni untuk daripada menanam hingga berbuah dia makan masa setahun setengah. Jadi kalau kita tak susun secara keluasan yang besar, memang kita akan keluarkan 2-3 bulan, lepas tu menunggu lagi setahun, memang susahlah kita nak pas-pasarkan benda tu. Jadi memang dari segi perubahan yang saya akan bawa dalam industri nanas negara ni merupakan perubahan yang pertama tadi daripada nanas untuk diproses kepada nanas makan segar, dan selepas pada tu kita akan teruskan kepada dia punya industri hiliran dia. LPNM telah menerima peruntukan sebanyak RM5 juta daripada program NKEA EPP 7 dan projek tersebut telah diletakkan di bawah projek pembinaan pusat pembiakan dan pengeluaran benih di dalam projek siling pembangunan. Malaysia menyasarkan di antara 5 pengeluaran nanas utama dunia serta menentukan kualiti produk dan keselamatan makanan yang berasaskan nanas. Penyelidikan dan pembangunan diperkukuhkan bagi meningkatkan daya saing pengeluaran nanas Malaysia. Pusat Pembangunan Teknologi Nanas merupakan tapak kajian nanas yang terletak di Alur Bukit Pontian
Johor. Tapak ini merupakan tempat untuk rujukan kepada pelajar, pelawat dan pemain-pemain dalam industri nenas. Di sini kita mempunyai pelbagai kemudahan termasuk makmal bioteknologi, kilang usahawan dan pusat pengumpulan. Di samping itu, kita juga menyimpan lebih daripada 80 varieti nenas daripada seluruh dunia di tapak jana plasma ini. Nanas MD2 adalah bakan nanas yang telah dihasilkan oleh Institut Penyelidikan Nanas di Hawaii dan tergolong dalam kumpulan hybrid dengan pendekatan pembiakan melalui sulur. Ia mempunyai ciri daun yang tidak berduri. Bagi pengusaha Encik Hassan Basri, beliau berpendapat nanas MD2 mempunyai kualiti yang tinggi dengan rasanya yang manis, tinggi kandungan fiber serta 4 kali ganda lebih tinggi kandungan vitamin C berbanding dengan nanas-nanas lain yang berada di pasaran. Apa yang kita lihat, perubahan yang diperolehilah adalah dari segi peningkatan pendapatan. Di mana sebelum ni penanaman antetisik dia memperoleh sebanyak RM22,000 dengan harvest sebanyak 40,000 biji. Berbanding dengan MD2, dia harvest sebanyak 10,000 saja telah memperoleh sebanyak RM19,000 Malaysia. Jadi di situ kita nampak dari segi perubahan dari segi pendapatan. Pengeluaran produk komersial nanas pada masa kini tertumpu pada nanas kaleng. Namun, industri hiliran berasaskan nanas boleh dimajukan secara komersial. Kesemua produk berkenaan boleh dipertingkatkan lagi nilai tambah kepada industri nanas tempatan dan seterusnya meningkatkan lagi pendapatan petani dan usahawan IAT. Berdasarkan kepada situasi semasa ini, pasaran nanas segar Malaysia mempunyai kelebihan untuk menumpukan syar pasaran nanas segar di rantau Asia, Australia, New Zealand dan Timur Tengah dengan pesaing yang terdekatnya adalah terdiri daripada Filipina, Thailand dan Indonesia yang mempunyai ciri-ciri yang hampir sama dengan Malaysia dari semua aspek ekonomi dan sosial. Memang kita rasa kita boleh mencapailah matlamat saya untuk mewujudkan beberapa orang jutawan nanas ni melalui program yang kita dah rancang begitu rupalah.